Okey, baik. Assalamualaikum. So untuk video kali ni saya nak ajar cara untuk kita create listing ataupun create kita punya page lah. Okey. So bila kita dah daftar, so kita akan dapat kita punya dashboard macam ni. Okey, so kat tepi ni kita akan ada kita punya option lah. Okey. Okey, sebelum tu saya suggest kalau korang nak buat ataupun nak setting, so pastikan korang guna laptop ataupun desktop. Sebab apa? Uh, kita punya penglihatan untuk desktop dan juga laptop dan juga desktop ni lebih luas berbanding kalau kita guna phone. Boleh guna phone, tak ada masalah, tapi penglihatannya limit sebab kecil kan. So saya saja untuk kita gunakan laptop ataupun desktop. Untuk kita tengok report siapa order ataupun kita nak approve order, tak ada masalah kita guna phone. Okay, so untuk setting saya saja guna laptop ataupun desktop. Okay, so belah kiri ni, so pergi pada add new listing. Okay, my listing ni kita punya list, kita punya list homestay kita lah. Okay, ni yang maksudnya yang kita dah buat. Okay, so kalau kita nak create baru, kita pergi pada add new listing. Okay, so kat sini korang boleh isi je info-info berkaitan dengan homestay ataupun chalet ataupun private room. Kita ada 3 jenis perniagaan dekat sini. Okay, chalet, homestay ataupun private room. So pilihlah, kalau homestay pilih nama dan juga isi description apa-apa berkenaan dengan homestay. Okay, dan juga type of listing, jenis homestay, adakah jenis apartment ataupun jenis banglo ataupun jenis yang dalam hutan, tepi sungai, menghadap laut. Semua kita ada dekat sini. Villa, jenis kampung. Okey, so boleh pilih lah. Okey, sini untuk memudahkan kita punya customer untuk cari dia orang punya apa yang dia orang nak lah. Maksudnya kalau dia nak cari yang jenis menghadap laut, so dia boleh, nanti dia orang search, dia orang boleh filter menggunakan sea view ni lah. So homestay korang akan nampak lah. Okay, so lebih targeted lah. Okay, so kena isi lah ini. Okay, semua ni wajib kena isi. Dan juga sini ada nama bedroom, semua isi je. Okay, ini dah jelas. Okay, so kita ada juga dalam bahasa Melayu bagi siapa yang kurang jelas dalam bahasa orang putih ni, dan bahasa Inggeris ni. So kita ada bahasa Melayu tapi kita tengah develop lagi, belum siap lagi. Sebab makan masa juga untuk kita translate satu ayat ni. Okay, so buat masa ni kita guna bahasa Inggeris dulu. Okay, kemudian bila dah siap, kita klik continue lah. Okay, so saya ambil contoh dekat sini dia lah. Okay, so bila continue ni, kita page yang kita set up tadi. So bila kita continue, kita akan pergi pada pricing. Okay, pricing ni dekat sini kita ada dua jenis tempahan. Okay, kita ada dua jenis tempahan. Satu allow instant booking, atau kalau kita antik, dia akan jadi tidak instant booking lah maksudnya. Okay, apa beza antara dua ni? Okay, kita klik dulu kat sini. Maksudnya bila kita klik, kita allow untuk instant booking. Okay, instant booking ni maksudnya customer kena order, kena book dan bayar terus. Okay, bayar terus harga homestay. Contohnya harga dekat sini 350, jadi customer akan kena bayar terus 350 on the spot. Okay, so kalau kita antik, so bermakna kita tak allow instant booking. Maksudnya kita allow customer untuk booking dulu tanpa guna duit. Okay, kita book dulu, customer book dulu tanpa bayar apa-apa deposit. Okay, selama mana? 24 jam. Selama 24 jam. Kalau customer akan dapat email untuk buat pembayaran, untuk confirm. Okay, kalau dalam masa 24 jam customer tak reply apa-apa ataupun tak buat pembayaran, so automatic order tu terbatal lah. Okay, order tu terbatal. So korang pun tak ada rugi apa-apa. Sebab ada juga certain customer dia nak book dulu. Okay, sebab tarikh tarikh yang dia nak tu available. So dia book dulu, so baru dia bincang dengan family ataupun siapa-siapa, dengan kawan-kawan. Okay, so bila dia bincang,
kalau dia nak teruskan, so dia boleh teruskan dia pembayaran dalam masa 24 jam. Okay, so kalau dia tak nak, so kalau ada family members dia tak setuju dengan tarikh tu, so dia boleh ignore je lah. Dalam masa 24 jam dia akan clear balik lah. So, dia tak ada apa-apa booking lah yang dilakukan. Okay, so kalau customer tu dia nak teruskan, so dia kena buat pembayaran. Okay, maksudnya dia booking tu dalam masa 24 jam dia kena buat pembayaran, dan barulah booking tu terbuat. Okay, okay, maksudnya booking tu adalah, okay, ada booking tu. Okay, itu maksudnya allow instant booking. Dan kat sini ada dua pilihan lah. Pilihlah mana-mana satu untuk keselesaan. Ada juga yang kena bayar, terus. Itu terpulang. Ada juga yang nak suruh nak booking dulu dalam masa 24 jam pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so dekat sini kita ada harga satu malam. Okay, 390. Okay, dekat sini naik. Ni naik. Naik satu malam lah maksudnya. Okay, 350. Ataupun kat sini kalau kita nak buat harga macam ni pun boleh. Maksudnya kita nampak macam daripada harga 400 hanya 350 saja, mungkin promosi. Okay, tapi biasanya kita akan buat naik je lah. Okay, 350 satu malam. Okay, kemudian dekat sini ada hari weekend. Untuk hari weekend harga 350. Dekat sini contoh ini saya contoh terpulang pada masing-masing punya perniagaan lah. Okay, so dekat sini weekend 350. Dan kat sini kita boleh pilih hari weekend kita, sama ada Sabtu atau Ahad, ataupun Jumaat, ataupun Sabtu, ataupun Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, so tiga-tiga ni kita boleh pilih yang mana salah satu lah. Okay, kemudian ini untuk long term pricing. Contohnya macam private room. Yang private room kita ada tadi, yang dekat depan ni kita ada private room. Okay, private room ni dia nak book untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin dia outstation. Okay, dekat sini untuk 7 hari, ada juga untuk 30 hari. Okay, so terpulang masukkanlah harga kat sini. Okay, kemudian kita ada extra service. Okay, extra service ni contohnya macam ada homestay, korang ada buat servis apa? Servis kemas, okay, ataupun servis makanan, okay, ataupun tak kisah. Kat sini dia boleh, dekat sini customer boleh pick, kat sini customer boleh pilih. Okay, contoh kita buat breakfast. Contoh, okay. So kita update. Okay, breakfast. Kemudian kita tengok kita punya listing. Okay, dekat sini customer boleh tick kalau dia nak lah breakfast ni. Kalau dia tak nak, dia tak perlulah, dia tak payah tick lah. Kalau dia nak breakfast, so kita boleh customer boleh tick breakfast. Okay, ni contoh lah. Kalau ada servis lain, contoh macam hari-hari nak kena kemas ke, untuk macam tu, macam private room tadi kan, dia nak suruh kemas ke, so korang boleh masukkan lah extra service ni. Okay, dalam perniagaan, dalam list ni. Okay, kemudian ada additional cost. Okay, kalau dekat sini mana, okay, tak apa, kita abaikan dulu, kita tengok sini dulu. Kat sini ada allow additional guest. Okay, dekat dalam ni kita dah ada set berapa orang yang kita boleh duduk. Okay, contoh dekat sini kita dah set dekat depan tadi, dekat depan, dekat information ni kita dah set 10 orang boleh duduk. Okay, kalau kita nak bawa lebih daripada 10 orang ni, 10 orang ni kita punya bilangan untuk satu rumah tu lah. Okay, penumpang yang boleh duduk dalam homestay tu 10 orang. So kalau customer nak datang lebih, ni terpulang pada kita lah. Kalau kita nak boleh kita bagi dia lebih, so kita klik yes lah. Tengok ada harga ke. Kalau tak ada harga, kita boleh buat kosong. So kalau kita tak nak 10 orang je, kita nak tetapkan 10 orang je, tak ada, kita tak nak lebih daripada 10 orang, so kita klik no je lah. Okay, kalau kita nak bagi lebih dari 10 orang, so kita klik yes. So harga boleh set dekat sini. Kalau kita nak contohnya satu orang kena tambah RM10 atau RM20 ke, terpulang lah. Okay, so kita letaklah harga dekat sini.
Okey. Kemudian cleaning fee. Okey, cleaning fee, city fee, security deposit. Okey, security deposit ni biasalah. Okey, cleaning fee, yang ni untuk private room. City fee ni untuk private room. Okey, per stay ataupun daily. Kemudian security deposit ni deposit lah. Deposit contohnya macam kita nak customer bayar dulu deposit. Okey. Kemudian bila dalam masa, still dia kena bayar juga penuh dalam masa 24 jam. 24 jam. Okey, ni untuk deposit lah. Okey, kita nak ambil deposit dulu daripada customer. Okey, kemudian kita akan refund balik lah deposit tu selepas daripada check out. Okey, kemudian kita ada setup custom period. Harga berbeza mengikut tarikh. Okey, kalau kita nak ikut tarikh berapa bulan sekian-sekian harga, kita boleh set lah dekat sini. Kemudian media. Okey, media kita boleh upload lah kita punya gambar-gambar dekat sini. So pastikan gambar adalah paling penting. Gambar adalah benda yang paling penting. Pastikan gambar tu menarik lah. Sebab customer nak tengok gambar yang menarik. Okey, eye catching. So bila gambar menarik, so mudah terpikat lah. Mudah terpikat. Okey. So jangan gunakan gambar-gambar yang collage. Yang satu gambar tu ada banyak-banyak gambar bilik lah, dapur. Buat satu-satu. Okey, rumah is rumah, bilik, kolam ataupun apa-apa saja, buat satu-satu. Tak perlu collage, tak perlu gabung-gabung gambar. Sebab dekat sini kita tak ada limit gambar. Boleh masuk seberapa banyak gambar yang nak upload tu, boleh, tak ada masalah. Okey, so macam ni. Gambar dia available macam ni. So gambar ni lebih jelas, okey, daripada gambar yang ada collage tu, gambar tu semua. Kita tak halang nak upload gambar gitu. Tapi untuk menarik perhatian pelanggan, kita jangan buat macam tu. Okey. So pastikan gambar ni biji macam ni. Okey. Gambar macam ni lebih jelas dan lebih kemas. Okey. Kemudian gambar, okey, lepas tu kita boleh pilih gambar yang kita nak view dekat depan ni, yang available dekat sini. Contohnya dekat bahagian, okey, contohnya dekat depan ni, ni gambar ni, gambar ni yang appear. Kita upload banyak gambar, tapi kita nak pilih gambar yang thumbnail lah. Okey, gambar depan ni, dan juga contohnya dekat sini. Dekat sini thumbnail. Okey. So macam mana kita nak pilih thumbnail ni? Dekat bawah ni ada star ni, ada bintang ni. Boleh je select star ni, klik je. So kita dah jadikan gambar kolam ni sebagai kita punya thumbnail. Okey, ataupun yang ni. Bergantunglah, tengok pada gambar yang paling menarik lah, yang customer nak tengok. Contohnya macam rumah ada kolam. So mostly customer nak cari yang kolam, so letak yang kolam. Okey, contoh. Okey. Kemudian kita ada features. Dekat sini kita ada owner race. Owner race ni kalau korang owner homestay ataupun chalet ni Cina ataupun India ataupun Malay ataupun others, please select salah satu. Okey. Ini pun salah satu features yang berguna. Okey, sebab ramai yang cari dalam grup-grup homestay, dia nak yang specific owner race. Okay. So kalau korang Chinese, so boleh select Chinese. Kalau Malay, select Malay. Indian, select Malay, Indian. Okay, kemudian amenities, korang boleh select lah. Amenities ni macam facilities jugalah, lebih kurang. Okay, kelebihan yang ada pada homestay, ada aircon, ada gym, ada sauna, wifi, terpulang. Kita akan tambah lain-lain amenities dari masa ke masa lah. Okey, sama juga dengan facilities. Okey, ada apa facilities yang berdekatan ataupun apa ciri-ciri homestay anda. So kita akan tambah juga dari semasa ke semasa. Facilities ni ialah facilities lah, kelebihan lah, apa yang ada dalam homestay. Okey, kemudian lokasi. Okey, lokasi
dekat sini kita boleh select, kita boleh masukkan lah kita punya, di sini dia dah automatic ni. Kita masukkan kita punya alamat dekat sini. So dia automatic akan keluar. Kemudian yang ni still kena masukkan. Sebab yang ni kita masukkan di kod Google ni sebab dia nak detect tempat. Kemudian dekat bawah ni pun penting juga, kena masukkan longitude dan latitude. Macam mana kita nak cari, kalau bagi sesiapa yang dah ada dalam bisnes dia, dah ada dalam Google Map. So mudahlah. Contohnya contohnya macam ni. Kita dah ada location dekat sini. Dalam map kita dah ada, bisnes kita dah ada. Kemudian kita klik je, right click je dekat pin ni. So kita dah dapat dah kita punya longitude dan latitude. Paste. Dan ataupun kalau ada pin dekat sini, kita boleh set, kita boleh tarik je kita punya pin dekat sini. Kita boleh letak kat sini. Dan kemudian kita ada bedroom. Dalam homestay kita ada berapa bedroom, boleh set dekat sini. Ada berapa bilik tidur. Master ataupun ni contohnya satu bilik master. Kemudian nak tambah lagi bilik yang kedua, ataupun nak tambah lagi bilik yang ketiga, ada berapa bilik, ada berapa katil, ada berapa orang boleh duduk. Bed type jenis apa, queen ataupun king ataupun single. Number of bed ada berapa. Kemudian kita ada term of rule. Kat sini masukkan cancellation policy. Maksudnya untuk customer tahu tentang polisi cancellation anda. So lepas ni kalau ada apa-apa isu, so kita akan refer lah daripada cancellation policy ni, legit ataupun tak, siapa yang betul ataupun siapa yang salah, untuk kita pulangkan duit. Kemudian dekat sini ada minimum days of booking. Kalau nak buat minimum 2 hari 2 malam duduk, so boleh letaklah 2 malam kat sini. So 1 malam tak boleh lah. Kalau kita select 1 malam, customer select 1 malam, tak dapat sebab minimum 2 hari. So by default 1 malam pun boleh, tak ada masalah. Ataupun maximum days of booking 7 hari ke, terbergantung pada bisnes masing-masing. Check in pukul berapa. Boleh select check in pukul berapa, check out pukul berapa. Smoking allowed. Boleh pilih yes ataupun no. Pets allowed, haiwan peliharaan boleh bawa ke tak. Party, boleh buat party ataupun tak. Boleh buat event ataupun tak. Dan children, boleh bawa budak ataupun tak. Kemudian additional rule, maklumat tambahan lah. Apa-apa yang nak tulis maklumat tambahan, kalau tak ada biarkan. Kemudian kita ada check in instruction notification. Yang ni wajib kena isi. Sebab apa yang ni, check in instruction notification ni lebih kepada contactless. Sekarang ni banyak homestay yang jenis contactless. Sebab homestay tu kita ada, kebanyakan homestay sekarang dah guna access key. Dekat pintu tu dia guna kod, nombor kod. Ataupun kalau yang jenis guna kunci pun tak ada masalah. So sebab tu kita letakkan check in instruction dekat sini. Kita nak bagi tahu customer macam mana cara untuk customer check in ataupun masuk dalam rumah tu. Kalau homestay anda guna access key, guna nombor kod pada pintu. Nombor kod tu korang boleh masukkan dekat sini. Contohnya sila masukkan nombor kod 443321 untuk masuk ke dalam rumah. Type je dekat sini. Ataupun kita boleh juga, kalau kita tak ada homestay, kita tak ada access key, kita tak gunakan nombor kod pada pintu, kita guna kunci ataupun kad. Kita boleh tinggalkan kad ataupun kunci tu dekat mana-mana dalam kawasan homestay. Kebiasaannya, biasa juga saya sendiri lalui, owner tinggalkan kunci dekat mana-mana, contoh dalam pasu ataupun dalam peti surat atau mana-mana tempat. So dia pun akan inform kunci ada dekat tempat sekian-sekian. So boleh tulis dekat sini.
Sila dapatkan kunci di bawah pasu ataupun di dalam peti surat ataupun sekian ataupun di mana sahaja. Boleh tulis kat sini. Sebab customer akan dapat anda punya message, instruction ni. Okay. So kalau nak buat macam ni pun boleh. Kalau nak jumpa pun tak ada masalah. Kalau sila berjumpa dengan owner di rumah sekian-sekian ataupun pada waktu sekian-sekian untuk dapatkan kunci. Okey, pun boleh. Kalau dua-dua pun ada, access code pun ada, simpan kunci pun ada. Dua-dua owner buat. Okey, owner simpan kunci, owner pun ada access key. Boleh beritahu sini. Boleh masukkan access key untuk check in ataupun guna kunci yang berada di dalam peti surat. Okey. Simple. So, customer akan dapat message ni by email 24 jam sebelum check in. Contohnya, customer check in pada 23 hari bulan. Customer check in 23 hari bulan. So pada 22 hari bulan, customer akan dapat message ni. Okay, customer akan dapat. So customer akan tahulah guna access code ni ataupun kunci ada kat depan sekian. Okay. So walaupun sekarang bulan 2, contoh sekarang bulan 2, customer dah booking untuk bulan 8. 6 bulan lagi ada untuk dia check in. 6 bulan lagi ada. Okay. Customer tak akan terima apa-apa email check in instruction ni. Tak akan dapat email melainkan sehari sebelum dia nak check in. Pada bulan 8 tu, sehari sebelum baru dia dapat email check in instruction ni. Okay. Dalam masa tempoh 6 bulan tu dia tak akan dapat apa-apa instruction. Okay. So sebab ni untuk safety lah. Kita akan dia booking sekarang bulan 2 tapi check in bulan 8. Bulan 2 tu dia dah dapat check in instruction. So benda ni boleh jadi safety punya issue lah. So customer boleh pergi dekat rumah tu, masuk dalam rumah, collect barang-barang rumah atau buat lari. Okay, dan sebagainya. Okay, kemudian kita ada kalender. Okay, kat sini kita punya kalender lah. Kita boleh tengok lah kat sini. Merah-merah ni booking. Dekat bawah merah-merah ni booking. Yang orange ni book pending, masih lagi pending. Bila pending ni customer lain tak boleh booking. Walaupun dia dalam pending, customer lain tak boleh booking sebab dia macam chop dululah. Dia macam chop dululah. Okay. So bila customer ni confirm ataupun anda confirmkan, so barulah dia akan jadi warna merah. Okay. Yang hijau ni available. Available. So kalau kita nak buat cuti, kita nak off. Contohnya macam kita nak cuci kita punya homestay 1 hari pada 28 hari bulan, kita just klik je 28 hari bulan ni. Okay, not available. So pada 28 hari bulan tidak available untuk booking. Okay, 1 hari lah ni, 1 hari. Bergantung pada check in anda pukul berapa tadi dikira. Okay. Kemudian sehinggalah hari esok. Itu sehari. Okay. Okay, dekat sini ada satu lagi function dekat sync iCalendar. iCalendar ni, okay, boleh import ataupun export. Bagi korang yang dah ada account dengan website lain, contohnya macam booking.com, saya confirm ada. Agoda pun ada. Dan company-company lain yang besar-besar, dia orang ada synchronize kalender. Okay, untuk apa? Kita tak nak bagi order bertindih. Contohnya dekat sini korang kena buat dua hala, import dan juga export. Korang dekat, contohnya kita ambil booking.com. Okay, booking.com korang kena download ataupun import ataupun export dulu. Okay, export iCalendar daripada booking.com. Kemudian importkan dalam homestay.my. Kemudian dekat sini exportkan daripada homestay.my. Kemudian masukkan dalam importkan dalam website booking.com. So dia akan jadi dua hala kalender. So bila ada orang dekat sini, contoh pada booking.com ada customer anda order pada 28 hari bulan. So automatic dekat homestay.my 28 hari bulan dia akan not available for booking lah. Okay.
So contohnya dekat homestaging.my ada customer booking pada 28 bulan. So automatic dekat booking.com not available for 28 ni lah. Okay. Tu salah satu features yang agak power lah. Okay. So bila dah siap, korang boleh klik submit lah. Bila ni edit listing. So untuk add new listing ni, bila dah siap ni, korang just klik submit lah. So bila submit, nanti admin akan tengok, dan kalau tak ada apa-apa isu, so dia akan approve. Okay, dalam masa 10 minit, 15 minit, 20 minit, setengah jam, bergantung lah. Okay. So bila once dah approve, so automatic anda punya listing tu akan available dalam kita punya website lah. Okay. So itu saja untuk cara-cara add new listing korang punya business.